Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo channel terkini sahabat-sahabat semua di mana keberadaan dan juga program Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini sama kita mendengar ucapan terkini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim di Sekolah Kebangsaan Bangi, Bandar Baru. Jadi menarik ya apa yang dikongsikan, ya, penekanan dan apa yang dimahukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya untuk memberikan kemudahan yang terbaik buat sekolah. Walaupun begitu, ramai juga pihak pembangkang yang menjadikan perkara ini dipolitikkan, kononnya Perdana Menteri kita, Perdana Menteri tandas dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat semua kita boleh nampak sebenarnya betapa low classnya level pembangkang hari ini yang hanya tahu membangkang tetapi tidak pernah pun ketika mereka menjadi kerajaan tidak pernah pun mereka terlintas di hati nurani mereka untuk memperbaiki tandas-tandas sekolah maupun infrastruktur yang lain. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ya ucapan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar, Saudara Nurdin Syahri, Saudara Tan Sri Zuki, Ketua Asosiasi Negara, Ketua Usaha, rakan-rakan Kementerian Pendidikan, Adik Parlimen Syahrizan dan lidah guru besar dan keluarga, guru dan anak-anak dikasih sekalian. Saya datang jurus dari Parlimen sebentar tadi sama dengan Menteri Besar sekadar nak melihat apakah yang kita umumkan tentang keutamaan kita menyiapkan prasarana asas bagi anak-anak kita itu dapat dicapai. Jadi saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, unit pengawasan, Jabatan Perdana Menteri, ICU, Kerajaan Negeri dan juga khususnya Kementerian Pendidikan sekolah yang dapat mencapai target kita siap sebelum 3 bulan. Alhamdulillah. Saudara-saudara dan anak-anak dikasihi sekalian, pendidikan itu bidang yang sangat luas. Ada masalah apapun dibebankan kepada guru dan sekolah. Nak elak tak mungkin, kerana ini tempat kita didik anak-anak. Nak tahu gambaran manusia generasi baru negara madani masa depan, kita lihat pada anak-anak. Ini seperti mana pernah disebut oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Nak tahu generasi akan datang, lihat kepada anak-anak kini. Jadi sebab itu selain pada prasarana asas yang kita beri keutamaan. Sebab apa saya beri keutamaan? Sebaik saja kita ambil alih kerajaan, saya kata tak, nantilah projek-projek pencakar langit, gedung-gedung mewah boleh tumbuh. Kerana masalah rakyat diutamakan. Dan masalah rakyat pertama kita tumpukan adalah sekolah. Dan kita nak ajar manusia itu beradab, bersih, ada nilai yang baik. Tengok tandas kotor dan tidak turus. Jadi sebab itu saya kata kita mula dengan perkara asas. Dan dalam nilai dan akhlak Islam itu juga kita mula dengan perkara asas. Jadi kita latih anak-anak itu tentang nilai. Ini satu aspek dalam madani yang tidak ditekankan dalam dasar-dasar lain. Dasar lain, pertumbuhan ekonomi, pengembangan teknologi, transformasi digital atau transisi tenaga. Ini semua penting dalam membangunkan negara. Tapi dalam madani kita masukkan soal keyakinan, soal akhlak, soal nilai. Kerana yang didik itu seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ya, kita latih pendidikan itu adalah penyemaian pendidikan soal adab yang tentunya terasnya akhlak dan nilai. Jadi sebab itu saya katakan prasarana itu diutamakan.
Keadaan di Selangor, dan bila saya tanggung jawab juga pada Raya Kuala Lumpur, dia kata saya tak mau lagi Kuala Lumpur dikenali hanya dengan bangunan pencakar langit, restoran-restoran mewah, bintang 7, bintang 6, bintang 5, tetapi warung-warung tak terurus, parit tak dapat dibersihkan, dan perumahan rakyat masih di tahap yang lama. Jadi saya kata kita bagi anjakan sedikit. Jadi selain daripada sekolah-sekolah taif, tandas kita utamakan, dan kita tambah umpamanya minta supaya seluruh PIBG beri keutamaan, walaupun keperuntukan untuk PIBG sekadar RM10,000. KSU saya minta 50, KSU kita Kementerian Keuangan tak dulu banyak wang. Saya akhir tahun, nanti ke tahun depan kita boleh timbang. Dan pagi tadi dengan Kementerian Keuangan saya arahkan supaya segerakan. Betul kita ada tak sampai 2 bulan sebelum akhir 2023. Tetapi semua hal yang dianggap kecil, tandas, bumbung bocor, ya, dan kemudian asas yang lain, bangku, meja anak-anak, itu semua harus diselesaikan tahun ini juga. Kalau tak selesai, guru tak boleh ambil cuti. Ya, ini termasuk JKR. Kita buat sedaya upaya. Kalau tak selesai, kita boleh maafkan. Tapi mestilah yang kita sebut dalam reform, agenda perubahan ni apa? In uridu illa al-islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Mana kita lakukan sebaik mungkin. Orang nak kata apa, kerja dia, ya? Dan kalau boleh siap. Jadi kita bertanggungjawab dan boleh berdepan dengan Allah SWT untuk menyatakan kami dah lakukan sebaik mungkin, islah mastata', dan kemudian fatawakkal ala Allah. Jadi sebab tu saya katakan kalau di Kuala Lumpur, bandar-bandar, warung penting. Kalau saya nak orang hormat atau kagum dengan Kuala Lumpur, inilah kota di mana semua warung bagi rakyat itu diurus dengan baik dan bersih dan indah. Itu pendekatan yang saya sebut madani. Baik, kalau prasarana ini kita siapkan untuk apa? Balik soal pendidikan. Jadi saya nak, selain daripada menyatakan penghargaan, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, guru besar atau pengetua, guru-guru, saya nak tekan ini. Mulai bulan Januari 2024, penekanan kita selain daripada menyelesaikan hal-hal yang asas prasarana. Saya dah beritahu kepada Saudari Fazlina Siddiq, Menteri Pendidikan, dan juga Menteri Pendidikan Tinggi di Khalid Nordin, tumpuan kita ialah meningkat dan mengangkat mutu pendidikan. Itu cabaran. Sekolah dah elok, tanah dah siap, kemudian asas cukup, tunggu apa lagi? Tapi prestasi masih sama tahun lalu, tak boleh kita terima. Ya. Minta kemudahan, minta bantuan, kita bantu. Tahun ini lebih baik, tapi prestasi murid-murid tak berubah. Kita tak boleh terima. Kalau Malaysia ni mampu bersaing dengan negara lain dalam dunia dengan penuh yang disebutkan perubahan dan transformasi, yang kalau dalam istilah sekarang disebut pasca normal, post normal times. Post normal times maknanya apa? Untuk guru-guru lah ya. Dia suasana dunia yang berkecamuk, mana chaos, dan suasana yang rencam, yang kompleks, dan suasana yang penuh dengan pertentangan, pembenturan, idea, pemikiran. Umpamanya, kita tengok peristiwa Gaza. Negara-negara yang bercakap soal demokrasi, hak asasi, kemanusiaan, itulah negara-negara yang membisu terhadap kezaliman, penindasan yang terang-terang ke atas umat Islam dan Kristian.
di Baitul Maqdis baik, di Palestin atau di Gaza. Jadi keadaan saya kata is chaotic. Chaotic maknanya kacau bilau. Dia kompleks dan penuh dengan pertentangan. Maknanya kita nak nilai orang tidak lagi pada percakapan dia, tidak pada idea yang dilontarkan, tetapi bil amal, pelaksanaan kata-kata. Saya singgung Gaza ini kerana ya secara kecil-kecilan sedekara saya mampu hampir tiap hari hubungi negara-negara Mesir, Arab Saudi, Jordan, Turki dan lain-lain. Pertama saya dukung anjuran mengadakan pertemuan ketua-ketua negara Islam. Dan saya juga syorkan mula-mula, boleh tak selain dari ketua-ketua negara Islam, undang negara-negara yang menyokong tindakan kita mengecam kezaliman dan penindasan Israel ke atas Gaza. Bolivia, Brazil, Ireland, Irlandia, ya, Spanyol, China, Rusia, itu di antara negara yang sealiran dengan pandangan kita. Tetapi setelah berbincang, ramai pemimpin dunia Islam mengatakan lebih baik kita adakan pertemuan di kalangan ketua-ketua negara Islam dulu. Jadi saya kata okey, mungkin dalam beberapa hari ini saya terpaksa gegas ke Riyadh kerana putera Muhammad bin Salman setuju diadakan persidangan di antara ketua-ketua negara Islam. Jadi semalam saya dapat berbincang dengan melalui telefon dengan Presiden Tayyip Erdogan yang mengatakan mungkin langkah ini langkah awal yang patut disegerakan. Jadi nampak ada desakan yang lebih kuat. Berapa yang terkorban? Hampir 10,000 orang. Majoriti 70%, 73% wanita dan anak-anak kecil dan termasuk bayi. Sebab tu kata dunia ini sudah hilang tanggungjawab peri kemanusiaan. Ada orang cuba laga-lagakan, terutama Malaysia ni ada pelbagai agama. Sebab tu di parlimen minggu lalu saya terangkan yang dizalimi itu majoriti orang Islam, tetapi ada orang-orang Kristian Palestin yang juga menjadi mangsa. Jadi orang-orang yang menerangkan, kena ingat, jangan kita bawa idea permusuhan di kalangan kita. Jadi di parlimen tadi Surah Menteri Besar Amir Rudin ada tadi, ya, saya beritahu ini bukan masa untuk kita bertelingkah. Kita buat semaksimal mungkin, percayalah saudara, ya. Tak ada hari yang saya terlepas bincang soal Gaza dan menghubungi kawan-kawan pemimpin-pemimpin dunia Islam. Alhamdulillah, kerana kedudukan Malaysia ini dihormati. Jadi kalau kita minta bercakap, kita minta nak melawat, itu diberikan sambutan yang segera, tidak lengah-lengah. Malah usul kita mengadakan sidang ketua-ketua negara Islam terus diangkat dan dibincang oleh Presiden Turki, Putera Diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman dan Al-Fatah Sisi, Presiden Mesir. Banyak negara hantar misi kemanusiaan dan bantuan, tapi Malaysia di antara negara yang paling cepat menerima kelulusan dan dapat mengirim ke Gaza. Kerana itu yang saya sampaikan kepada Presiden Mesir Al-Fatah Sisi, dan dia bagi jaminan dan Alhamdulillah telah dapat kita dengarkan. Jadi saya tegakkan ini kepada pelajar, anak-anak semua dan guru-guru, kerana kita nak didik supaya anak-anak kita faham. Janganlah hal-hal ini jadi isu yang meningkatkan suhu, ya, perbezaan pendapat. Kita jalankanlah sekadar dan upayanya, ya. Dan kita tidak memaksa, tapi sekurang-kurangnya bagi galakan supaya orang faham. Anak-anak kena tahu berapa bapak-bapak dia bising betul. Solat hajat lah, ada perhimpunan lah. Dan satu dunia sekarang ni adakan perhimpunan. Rakyat Amerika, rakyat Eropah tu bangkit tidak bersetuju dengan sikap dan dasar pimpinan mereka. Jadi anak-anak harus tahu apa dia isunya. Apa isu Palestin ini? Mengapa Israel menyerang Gaza?
Apakah baru berlaku sejak 7 Oktober? Ini sudah berlaku sejak 70 tahun lebih yang lalu. Tanah dirampas, rumah dipecahkan, rakyat tidak diberikan kebebasan dan hak, maruah mereka tercemar. Ini harus dipaham. Ini sebagai selingan sedikit tentang hal ini. Tapi yang saya nak tekankan apa dia? Prasarana kita jelaskan. Yang penting mulai bulan Januari tahun depan, saya nak tekankan mutu pendidikan. Perbahasan di Kementerian Pendidikan, tak payah fikir masalah lain. Tumpu sepenuhnya bagaimana nak perbaiki penguasaan bahasa, matematik, sains, komputer, agama dan semua mata pelajaran itu dengan tumpuan yang PIBG. Saya minta selain daripada bincang hal-hal lain, bincang bagaimana nak galakkan ibu bapa beri perhatian yang lebih. Tiap malam bagaimana anak-anak tumpu sekurang-kurangnya setengah jam atau 1 jam ulang kaji. Negara kita tidak boleh terangkat kalau mutu pendidikan kita tidak boleh maju dan meningkat mutunya. Jadi saya harap dengan politik kita yang sudah stabil dan kerajaan perpaduan tambah kuat, kita nak tumpu pembangunan dari segi lain ekonomi. Tapi untuk sekolah, saya akan gesa dan insyaAllah hari Jumaat ini dalam mesyuarat Jumaat Menteri, saya nak tumpu mulai bulan Januari. Ketua Usaha, KPP, seluruh kementerian dan guru besar Nuridah. Mana Nuridah tadi? Kata pindah kursi ke? Dia takut duduk kat KSN. Masa ni nak minta apa pun Nuridah. Ya, masa ini bukan selalu Perdana Menteri nak datang. Jadi tumpu mesyuarat pertama selain daripada kemasukan pelajar baru, Nuridah, bincang bagaimana nak tingkatkan mutu pendidikan di setiap mata pelajaran. Dan saya nak sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi ini bagi laporan dan cadangan dan Timbalan Menteri. Saya baru jawab soalan parlimentary. Terima kasih. Dia bukan lambat kerana saya minta dia jawab soalan parlimen Kementerian Pendidikan tadi. Terima kasih. Jadi ingat Nuridah, mesyuarat pertama selain daripada soal kemasukan pelajar ialah membincangkan bagaimana dan apakah langkah-langkah baru yang harus dilakukan untuk memastikan anak-anak kita lebih baik prestasi pelajarannya dalam mata-mata pelajaran. Guru-guru yang bertanggungjawab mata pelajaran itu harus kemukakan cadangan. Fikir daripada sekarang, minggu pertama Januari mesyuarat, minggu kedua laporan itu harus sampai kepada Menteri dan Ketua Pengarah Pendidikan dengan KSU. Dan saya akan minta kementerian bagi salinan satu kepada KSN dan salinan satu kepada pejabat Perdana Menteri. Dan surat itu ditandatangani oleh Nuridah, guru besar. Kalau silap apa-apa Nuridah jaga. Baik, mengapa saya berani cadang begini? Karena saya tanya Jabatan Pendidikan, prestasi sekolah ini alhamdulillah baik. Jadi kerana baik itulah kita bagi tugas tambahan. Ya, jangan lupa, saya nak cadangan. Saya tak mau cadangan Kementerian Pendidikan. Saya nak cadangan sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi. Apa cadangan? Dan kemudian diteliti oleh kementerian, diambil kira semua pandangan sebelum dibawa kepada saya dan Jemaah Menteri bagaimana langkah baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saya tentunya tak dapat baca semua laporan daripada puluh-puluh ribu sekolah, tapi laporan daripada sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi itu akan sampai ke pejabat Perdana Menteri. Selamatlah Gubernur Nuridah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya bangga dan
gembira hari ini. KSM pun tahu, ya, MB pun tahu. Kita tengok keadaan siap ikut jadual. Selalu projek sekolah ni tangguh. Tapi ini ikut jadual dari semua pegawai termasuk JK. Terima kasih banyaklah, ya. Terima kasih. Mudah ada jamuan ni, ada jamuan. Ada, okey, ada jamuan. Baik. Jadi, saya gembira dan ini tak semua tempat kita pergi tu, dan si Zuki tahu kadang-kadang kita pergi tu dengan problem saja. Salah. Ha? Tetapi sekolah ini nampak kita catat perubahan. Cuma ujiannya adalah minggu pertama bulan Januari untuk mendapatkan cadangan. Ini bukan mudah. Ini satu penghormatan kepada sekolah. Mana ada sekolah di Malaysia saya minta bagi laporan, ini adalah sekolah pertama. Terima kasih bagi laporan dulu. Saya tak tahu kan laporan ni mutunya C- tak boleh lah. Mutunya Noidah mesti A+. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. Sebentar tadi Datuk Seri memberikan pujian ya kepada sekolah ini dan sekaligus ya memberikan assignment untuk mereka memberikan laporan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Ya, kita boleh dengar ya, walaupun dalam nada bercanda tapi akhirnya ya Datuk Seri serius ya di dalam melihat infrastruktur, pembangunan, pencapaian di sekolah-sekolah itu amat ya menjadi keutamaan Perdana Menteri kita. Jadi terbaik, terima kasih kepada Perdana Menteri kerana sentiasa peka dan juga alert dengan perkara-perkara yang perlu diperbaiki, dipertingkatkan pencapaian di sekolah-sekolah yang ada di dalam negara kita. Inilah Perdana Menteri yang begitu prihatin ya kepada keperluan sekolah khususnya untuk pelajar-pelajar. Terima kasih sahabat semua. Kiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.